Korang mesti pernah dengar cerita individu hilang secara misteri. Siapa ingat lagi tentang kisah nenek yang hilang di Johor baru-baru ni, dan nenek tu pun telah dijumpai. Juga ada kisah yang aku nak sharekan dengan korang tentang kehilangan misteri ini. Kejadian ni berlaku ketika aku berumur 9 tahun dan terjadi kepada jiran sebelah rumah aku di kampung. Okey, ceritanya macam ni. Pada suatu hari ketika mak aku dengan jiran-jiran aku ni duduk menyembang lah, biasa waktu-waktu petang, datanglah seorang lelaki yang tak dikenali daripada kampung sebelah, mengaku yang dia adalah pengamal perubatan tradisional yang mampu mengubati penyakit seseorang. Kebetulan jiran aku ni ada anak OKU yang dikategorikan sebagai lembam. Jadi jiran aku ni pun ceritalah masalah yang anak ni hadapi, dan bomoh ni pun mengatakan okey, dia boleh mengubati penyakit. Cuma kalau nak ubat tu dia perlukan waktu-waktu tertentu dan beberapa kali sesi perubatan. Jadi bomoh tu pun setlah masa pada hari Khamis malam Jumaat. Pada sesi pertama semuanya berjalan lancar, tetapi pada sesi yang kedua mak aku ni pun join sekali sebab jiran aku minta mak aku pun teman dia sama. Dan ketika tu mak aku dan jiran aku dah ada rasa pelik sikit. Sebabnya kenapa bomoh tu minta izin kepada jiran aku ni untuk mengubati anaknya di dalam bilik, hanya berdua, mereka berdua sahaja. Dan bomoh tu bagi jaminan lah yang dia takkan buat apa-apa. Jiran aku dan mak aku macam tak bagilah sebab anak dia anak dara kot, kan, walaupun dia OKU tapi anak dara, so tak manis lah dia berdua-duaan dengan anak dia yang anak dara tu. Bomoh tu pun akur lah apabila permintaan dia ditolak, dan sesi perubatan tu pun berlaku di hadapan mak aku dan juga jiran aku. Dan waktu tu petang rumah kami ni berhadapan dengan surau. Jadi selepas habis sesi perubatan tu masuklah waktu maghrib. Jadi Tok Bomoh ni pun bersama-sama lah dengan mak aku, dengan ayah-ayah dan jiran-jiran yang lain ke surau untuk menunaikan solat. Sampailah solat Isyak, masing-masing pun baliklah ke rumah masing-masing. Tetapi nak dijadikan cerita, sampai sahaja jiran aku di rumah, tiba-tiba dia kata anak dia tak ada. Jiran aku ni pun carilah anak dia. Masuk bilik tak ada, pergi dapur tak ada, bilik air tak ada, pusing keliling rumah pun tak ada, panggil anak dia. Bila kecoh-kecoh macam tu, mak aku pun tanyalah kenapa, ada apa. So dia cakap Ipah dah hilang. So dia tanya, ada tak Ipah datang rumah aku? So mak aku pun tanya aku, ada tak Kak Ipah datang rumah? Aku cakap tak ada. So kelang kabutlah jiran aku tu cari anak dia. So kebetulan orang surau pun tak balik lagi. Jadi jiran aku tu pun pergilah ke surau, tanya ada tak jumpa Ipah, siapa-siapa nampak Ipah lalu ke. So dekat surau ni dah kecoh dah. Jadi orang-orang surau apa semua pergilah mencari Ipah ni dekat rumah jiran-jiran yang lain. Tapi malangnya tak dijumpai. Rumah kami ni pun sebenarnya berhampiran dengan ladang getah. So masing-masing dah risau Kak Ipah ni masuk ke ladang getah. Jadi aku ni pun memang masa tu follow mak aku ke surau tu juga, sebab aku pun dah takut nak duduk dekat rumah tiba-tiba ada orang hilang kan. Tapi malangnya tengah diorang sibuk nak mencari tu, mak aku suruh aku balik. So aku pun terpaksalah balik dengan abang aku ke rumah. Jadi masa dalam proses mencari tu, aku tak join lah. Aku dekat rumah dah sampai pukul 11. Aku pun mengantuk, aku pun tidur. Aku pun tak tahulah apa yang berlaku malam tu. Bila aku bangun keesokan paginya, aku diberitahu bahawa Kak Ipah telah pun dijumpai. Dia hilang kurang daripada 12 jam. Misteri jiran hilang bantu. Okey, masa tu kan umur aku 9 tahun. Jadi sebenarnya aku tak faham situasi yang berlaku. Jadi bila dah dewasa, aku bertanya semula kepada mak aku cerita yang sebenar. Menurut cerita mak aku, Kak Ipah ni telah disuruh oleh jin belaan. Aku ceritakan kronologi yang berlaku pada malam itu. Sewaktu jemaah surau bermesyuarat untuk memutuskan mencari Kak Ipah,
Orang kampung pun turunlah beramai-ramai untuk mencari Kak Ipah ni, membawa lampu suluh dan panjut dan dibahagikan beberapa kumpulan. Ada grup yang mencari di dalam kampung dan ada grup yang mencari di ladang getah. Manakala kaum ibu pula berkumpul di rumah jiran aku tersebut menunggu kalau-kalau Kak Ipah ada pulang. Daripada tengah malam sampailah ke awal pagi dalam pukul 4 begitu, mereka telah dikejutkan dengan kepulangan Kak Ipah bersama-sama dengan Tok Bomoh. Yang menjadi kehairanannya, kenapa Tok Bomoh tu masih ada lagi sedangkan selepas waktu isyak, Tok Bomoh tu telah pulang pun ke rumah. Dalam sama-sama lampu, mak aku melihat kelibat dua orang yang menghampiri rumah jiran aku. Waktu tu emosi bercampur bau, ada yang terkejut, ada yang gembira, ada yang sedih dan bertanya bermacam-macam soalan kepada Kak Ipah dan Tok Bomoh tu. Yang peliknya, Kak Ipah ni seolah-olah tak ingat apa-apa. Dia hanya diam sahaja. Hanya Tok Bomoh tu sahaja yang menjawab soalan. Ketika waktu sudah menghampiri subuh, Tok Bomoh ni minta izin untuk pulang. Dan selepas Tok Bomoh ni pulang ke rumah, jiran mak aku ni ambil kesempatan untuk cek anak dia. Ketika jiran mak aku ni cek anak dia, dia telah terhidu satu bauan yang sangat pelik, seperti bau minyak yang sangat harum. Dan apabila disoal oleh ibunya, Kak Ipah hanya berulang kali mengatakan bahawa dia takut dan tak ingat apa-apa. Dan ketika itulah jiran aku memutuskan untuk membawa anaknya ke hospital. Dan pagi tu aku masih ingat lagi mak dan ayah aku bergegas menghantar Kak Ipah dan ibu bapanya ke hospital. Lama juga aku menunggu mereka pulang dan hampir tengah hari mereka pun pulang tetapi bersama-sama dengan kereta polis. Kenapa ada polis Kejap lagi aku ceritakan. Okey, aku ceritakan pula versi Kak Ipah. Cerita Kak Ipah, pada malam itu, dia telah mendengar satu ketukan pintu yang sangat kuat. Sangkanya ibu bapanya telah pulang daripada surau. Dia pun bergegaslah ke pintu hadapan untuk membuka pintu. Tetapi alangkah terkejutnya, di hadapan dia terdapat satu lembaga hitam yang sangat besar. Lembaga tersebut digambarkan oleh Kak Ipah adalah satu lembaga yang sangat besar, hitam, berbulu, berwajah bengis dan bermata merah. Melihat lembaga hitam itu berdiri di hadapannya menjadikan Kak Ipah ni sangat ketakutan hingga tak mampu untuk menggerakkan badan apalagi untuk menjerit. Kak Ipah seolah-olah dipukau dan apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut, dia telah mendukung Kak Ipah di belakang badannya dan membawa Kak Ipah masuk ke dalam ladang getah. Lembaga tersebut telah menyorokkan Kak Ipah di satu kawasan berluka yang sangat tebal. Dalam keadaan takut, Kak Ipah tak mampu untuk menggerakkan badan apalagi untuk bersuara. Ceritanya lagi, Kak Ipah ni nampak orang kampung berteriak memanggil-manggil namanya, tetapi dia tak berupaya untuk menyahut panggilan orang kampung. Dan apa yang lebih menyeramkan lagi, Kak Ipah cerita yang dia nampak ayah dia berdiri betul-betul di hadapan dia sambil menyuluh ke mukanya. Tetapi ayah ni seolah-olah tak nampak pun Kak Ipah dekat situ. Mulutnya seolah-olah dikunci, badannya tak mampu bergerak dan tak mampu untuk menyahut panggilan orang kampung sekalipun. Sehinggalah dia terlihat satu susuk tubuh manusia yang datang menghampirinya dan manusia tersebut adalah Tok Bomoh. Tok Bomoh tu telah menarik tangan Kak Ipah keluar daripada belukar dan membawa ke satu kawasan ladang yang agak jauh daripada tempat yang disuruh. Dan Kak Ipah kata selepas itu dia dah tak ingat apa-apa. Dia cuma sedar ketika sudah berada di rumah dikelilingi oleh jiran-jiran dan ibu bapanya. Korang mesti tertanya-tanya kenapa ada polis dalam peristiwa ini. Sebenarnya, jin tersebut adalah jin belaan Tok Bomoh yang ditugaskan untuk menyuruh Kak Ipah. Di dalam kes ni, Tok Bomoh itu telah melakukan satu jenayah berat iaitu terpaksa sensor. Daripada hospital mendapati memang terdapat kesan koyakan di kemar tut Kak Ipah dan doktor mengesahkan memang terdapat kes jenayah di dalam peristiwa ini. Dan ia telah menjadi kes mahkamah dan Bomoh itu dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dan sebatan. Dan peristiwa ini tak mungkin aku lupakan antara kes seram, misteri dan jenayah.
dan ramai yang terlibat dalam peristiwa ini telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, dan apa juga pendapat anda, silalah komen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.